Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan start lagi 2 minit, tapi sebelum tu tolong confirm whether boleh dengar suara dengan jelas tak. Okay, kalau yang ada online sekarang tolong komen whether dapat dengar dengan jelas tak suara. Kita ada Muhammad Nur Izzat, Ravin Faris, Sifu Faris. Okay, tolong komen whether boleh dengar clearly tak. Okay, terima kasih Cik Zulmi. Boleh dengar jelas lah, Alhamdulillah. Okay, alright. So, kita start lah. Seminit lagi. So, sebelum kita ke sesi seterusnya hari ni. So, tolong share dulu kita punya FB Live ni. Okay, share FB Live ni supaya sesi kita hari ni dapat bagi manfaat kepada rakan-rakan trader yang lain lah. Okay, sebab hari ni kita akan bersama lebih kurang dalam 1 jam setengah. 1 jam setengah sampai pukul 6.30 lah. Okay. Alright, Alhamdulillah. Okay, bagi yang baru join, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih kerana bersama-sama kita pada hari ini. Okay, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Dan salam sejahtera, selamat petang kepada semua yang ada online sekarang ni. Okey, hari ini kita masih lagi di topik yang sama sebab kita ada 6 sesi keseluruhannya dalam management in trading. Okay, kita dah habis 2 sesi sebelum ni dan hari ini adalah sesi yang ketiga. Yang mana hari ini kita akan sentuh tentang psikologi management, maksudnya pengurusan psikologi. Okey, sesi yang pertama dulu kita sentuh tentang risk management. Sesi yang kedua kita sentuh tentang money management. Dan hari ini sesi yang ketiga kita akan sentuh tentang psikologi management. So semua 6 sesi ni berkenaan dengan management di dalam trading saja, tuan-tuan dan puan. Dan benda ni tak ada dekat luar lah. Kita buat modul ni khas untuk nak fill up gap yang ada dalam this industry, especially dekat Malaysia lah. Okay, sebab saya tak sentuh tentang technical, lebih kepada psikologi, risk management, all these things lah. Okay, but you can combine this knowledge nanti dengan technical knowledge yang tuan-tuan dan perempuan yang dah ada. InsyaAllah you can get a better result dalam trading. Okay. Okay, dan hari ini sebenarnya adalah kali pertama kita ber-FB live sebelah siang. Actually sepatutnya minggu depan baru kita start siang, tapi malam ni kita ada satu lagi sesi FB live dekat GKI Academy. Okay. Jadi saya punya sesi kita buat sebelah siang, itu pukul 5 sampai 6.30 lah. Dan minggu depan sama juga 5 hingga 6.30. Sepanjang bulan Ramadan, sepanjang bulan puasa kita akan buat sebelah siang lah, 5 hingga 6.30 petang. Okay, sebab sesi adalah pada setiap hari Jumaat minggu ke-3 dan ke-4. So maksudnya minggu ni dan juga minggu depan untuk April. Dan bulan Mei kita akan jumpa pada minggu ke-3 dan ke-4 juga. Okay. So itu sebuah sedikit tentang kita punya program. Okay, dan ini adalah date yang seterusnya lah. Selepas daripada hari ini, kita ada minggu depan 24, itu pada hari Jumaat, pukul 5 hingga 6.30 juga. Dan pada bulan Mei, kita ada pada 22 hari bulan Mei, 5 hingga 6.30 petang. Dan insyaAllah 29 Mei dah habis puasa, kita akan mula balik sebelah malam insyaAllah.
Okay, ini kita punya tentative schedule. Alright, ini adalah keseluruhan topik yang kita akan sentuh nanti. Okay, dan hari ini kita akan sentuh tentang psikologi management. Dia ada 3, iaitu apa itu psikologi, maksud psikologi itu sendiri. And then ada 15 RMA, right mental attitude. Dan juga macam mana mindset kita ni yang baru boleh bagi result yang better insyaAllah lepas ni . Okay, tapi sebelum kita nak teruskan ke sesi kita ni, sekali lagi tuan-tuan, mana yang belum like page GK Academy, jadi boleh berbuat demikian lah. Okay, show us our support kepada GK Academy. Alright, jadi boleh like and then tolong share sekali kita punya FB live ni supaya kawan-kawan yang lain mungkin dapat manfaat daripada perkongsian kita selama 1.5 jam hari ni. Okay, sebab sekarang ni kita semua ada kat rumah, tak boleh nak pergi ke mana. So it's better untuk kita gain some knowledge lah. Okay, sebab I'm willing to share saya punya modul dan at least nanti tuan-tuan boleh dapat something dari situ dan cuba sesuaikan dengan personality masing-masing supaya kita boleh achieve better result dalam this industry lah. Okay, bagi yang belum kenal saya, mungkin ada yang baru join kita punya FB Live ni. Okay, nama saya Muhammad Rizwan bin Abdul Rahman dan dalam this industry sejak daripada tahun 2006. So lebih kurang dalam 14 tahun lah. Okay, yang mana 5 tahun saya buat secara part time dan selebihnya sehingga hari ini adalah secara full time. Dan kalau kita tengok balik tuan-tuan, alhamdulillah hari ini bukan macam mana lah, maksudnya kalau kita dalam industri ni kita bekerja dari rumah. Okay, jadi whatever krisis yang sedang berlaku sekarang ni tak berapa nak menjejaskan kita lah, sebab kita ada something yang kita boleh buat daripada rumah. So saya rasa ilmu online trading ni kita patut kuasai. Kalau hari ni kita baru nak bermula pun tak ada masalah. At least kita dah ada backup in future. Kalau anything happen pun kita ada something in hand yang kita boleh buat lah. Okay, so just share kita punya FB live ni dan jangan lupa like GK Academy punya page . Okay, ini saya punya FB personal. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang mungkin belum pernah ke FB personal saya, boleh juga pergi ke sana. Okay, sebab di sini saya share banyak artikel-artikel tentang psikologi dan juga risk management lah. Okay, tapi sejak daripada 2014, jadi nak kena scroll balik posting-posting yang lama lah. Okay, jadi boleh pergi ke Rizwan Rahman and then nak add friend tak boleh, dah penuh tuan-tuan. So tuan-tuan boleh klik follow dan juga see first lah. Okay, insyaAllah saya akan share from time to time. Dan apa yang saya buat sekarang ni, setiap hari kalau ada reminder ataupun memory daripada Facebook, saya akan share balik supaya tuan-tuan boleh baca artikel-artikel yang sebelum ni lah. Alright, jadi sebelum kita nak pergi kepada kita punya content hari ni tuan-tuan, saya just nak beritahu sekali lagi, ini antara offer yang ada dekat GKFX Prime. Okay, yang mana first offer yang dia ada adalah $50 risk free bonus, yang mana setiap klien yang buat deposit minimum $200 akan dapat dalam akaun satu lagi, akaun yang berasingan sebanyak 55 USD . Yang ni boleh dikatakan risk free lah. Dia takkan ganggu yang $200 kita punya main account tu. Okay, so kalau ada siapa-siapa berminat, boleh terus PM kepada dekat messenger, dekat page GK Academy. So kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan risk free bonus. Okay, yang kedua kita ada $100 welcome bonus, yang mana dengan deposit minimum $200 akan dapat $100 bonus yang mana boleh withdraw as long kita boleh achieve 5 lot dalam tempoh 1 bulan, calendar month lah. Okay, ini pun minimum deposit $200 juga. And then position kita kena hold lebih daripada 2 minit dan EA is not allowed lah. Okay, so
manual trading dan kita eligible untuk dapat yang $100 welcome bonus tadi tu. Okay. Yang lain saya akan sentuh dalam kita punya next kita punya selingan nanti. Okay. So berbalik kepada kita punya topik hari ni tuan-tuan, psikologi. Okay. Psikologi, apa itu psikologi? Kita kena faham dulu tuan-tuan. Psikologi ni apa definisi dia? Sebab kalau kita tengok balik, psikologi dengan emosi ni adalah dua benda yang similar, sangat-sangat similar, tapi sebenarnya dua benda ni adalah dua perkara yang berbeza lah. Okay, yang mana psikologi dia ni lebih kepada cara kita berfikir. Psikologi ni maksudnya cara kita berfikir ataupun sesuatu yang menguasai minda kita kepada suatu perkara. Maksudnya di sini dia lebih, psikologi ni lebih kepada cara kita berfikir tentang sesuatu perkara tu. So, sebagai contoh dalam this industry, okay, psikologi ni macam mana kita accept this industry, macam mana kita berfikir tentang apa yang ada dalam this industry. Sebab tu saya tulis dekat FB tadi, kalau kita tak dapat menguasai psikologi, okay, mungkin kita takkan dapat menguasai emosi. Sebab psikologi ni adalah satu benda yang kita kena kuasai dulu. And then next baru kita boleh kuasai kita punya emosi. Okey, jadi di sini kalau kita tengok balik tuan-tuan dan puan-puan, dia berkait rapat dengan attitude. Okey, we call it as right mental attitude, RMA. Okey, jadi benda ni penting tuan-tuan. Attitude towards this industry. So in order to understand that, okay, kita kena faham beberapa aspek ataupun beberapa nature yang ada dalam this industry. It actually goes back to nature industry. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita faham, okay, macam mana industri ini berjalan secara dasarnya, insyaAllah kita boleh align kita punya ourselves, okay, expectation kita especially, okay, macam mana the way market actually exists. Okay, ini yang kita kena faham tuan-tuan. Okay, bila kita faham nature industry, baru kita boleh align our expectation the way market actually exists. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita tak faham nature, kita tak boleh align tuan-tuan. Sebagai contoh, kita tak faham bahawa trading is about probability. Kalau kita faham pun, kita tak faham secara detail atau secara mendalam. So, bila kita jumpa loss, kita mungkin rasa kita buat silap. But actually, bukan silap. Okay, itu adalah nature yang kita perlu accept. So, that's why tuan-tuan, kita kena faham dari segi psikologinya, kita kena faham item-item yang ada dalam this industry, macam mana dia punya nature, and then how we can react towards dia punya nature tadi. Bukan kita nak fight ataupun kita nak cuba go against apa yang ada dalam this industry. Sebaliknya kita adapt dengan apa yang ada dan cuba align kita punya expectation tadi tu mengikut kesesuaian ataupun nature yang ada dalam this industry. That is apa yang kita cakap tadi, kenapa kita perlu faham. Okay, kenapa kita perlu ada right mental attitude. Bila kita ada right mental attitude, insyaAllah kita akan cuba align our expectation ataupun kita punya expectation, what we call it, kehendak kita tadi kan. Okay, berdasarkan how this industry, nature dia tu macam mana. Okay, jadi ini penting tuan-tuan, sebab RMA, right mental attitude ni lah yang akan bentuk kita tuan-tuan. Nanti tuan-tuan akan faham apa yang saya cuba terangkan. Sebab apa kita ada lebih kurang 15 item yang kita kena faham dalam this industry. Dia punya basic things ataupun nature dalam this industry. Dan basically tuan-tuan, bila kita dah faham the nature dalam this industry, insyaAllah, okay, insyaAllah dengan adanya mindset, new mindset, insyaAllah dia akan bagi new result. Saya tak janji apa-apa, tapi insyaAllah tuan-tuan, bila kita faham keseluruhan konteks tadi tu, okay, kita akan dapat bentuk diri kita, kita akan dapat bentuk attitude kita towards how the way market actually exists. Jangan cuba kita nak fight something yang beyond our control. Sebab dalam this industry ada certain things, yes, kita boleh control, tapi ada certain things kita tak boleh nak control tuan-tuan. Apa yang kita boleh buat, kita kena adapt dengan nature dia and then adjust accordingly. So that's why dengan new mindset, insyaAllah kita akan ada new result. Okay.
Jadi ini yang dalam konteks psikologi itu sendiri. Dan dari segi emosi, dan emosi ni adalah topik minggu depan. Okay, minggu depan. Tapi hari ni saya terangkan sikit juga beza emosi dengan psikologi. Kalau psikologi tadi tu, okay, something yang related dengan cara kita berfikir. Cara kita berfikir towards this industry. Emosi ni lebih kepada reaksi kita sebagai seorang trader, especially terhadap sesuatu perkara. Maksudnya action kita. Okay, sebagai contoh lah, bila kita consecutive loss 1 kali, 2 kali, 3 kali. So, apa yang terjadi dari segi emosi, kita mungkin takut. Takut nak trade sebab apa? Kita dah jumpa consecutive loss tadi. Itu maksudnya emosi. Maksudnya something yang action kita sendiri towards apa yang berlaku di dalam trading tu tadi. Whereas tadi psikologi, apa yang kita fikir, cara kita berfikir yang berkaitan dengan this industry. So that's why saya cakap, okay, psikologi dengan emosi ni adalah dua perkara yang berbeza tapi saling berkait rapat. So that's why important untuk kita nak faham apa itu psikologi dahulu. And then daripada situ, maksudnya kita dah faham standard dalam this industry tu macam mana. Daripada situ tuan-tuan, kita boleh set our expectation ikut standard tadi. So kita tak perlu nak beremosi bila kita loss. Okay, mungkin itu adalah nature. Jadi ini yang semua kita kena faham tuan-tuan. So that's why adalah penting untuk kita faham apa itu psikologi. Okay, cara kita berfikir towards this industry punya nature. Dan daripada situ insyaAllah kita akan slowly boleh develop kita punya emosi tadi ikut nature dalam this industry. So no point kalau kita nak fight ataupun kita cuba nak buat something yang beyond our control, which is mungkin kita tak boleh buat apa-apa. Kita cuma boleh mungkin reduce ataupun transfer those, especially macam contoh risk kan. Okay, kita boleh reduce, kita tak boleh nak avoid. Okay, ini yang penting tuan-tuan. So that's why hari ni kita penting kita nak tengok dulu apa yang ada dalam 15 item dalam right mental attitude tadi tu. Okay, sebab bila kita dah faham, kita dah ada right mental attitude tuan-tuan, insyaAllah lah kita akan ada new result lah tuan-tuan. Okay, so ini penting kenapa kita perlu faham konteks psikologi ni sendiri. Okay, dan as I said earlier, okay, bila bercakap tentang psikologi, dia akan goes back kepada nature industry. Okay, dia akan pergi balik kepada nature industry. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita tak faham nature industry, dia akan jadi susah. Okay, sebagai contoh lah, selalu saya sebutkan perumpamaan ataupun analogi yang saya selalu bagi. Okay, kita dekat Malaysia ni sebagai contoh, waktu pagi, okay, boleh tak kita berniaga burger kan? Ini selalu analogi yang saya guna. Okay, jawapan dia boleh, bukan tak boleh. Tapi kalau berniaga burger waktu pagi di Malaysia, okay, mungkin sambutan dia kurang menggalakkan. Sebab orang kita dekat Malaysia ni lebih suka makan nasi lemak, makan roti canai, betul tak? So, that's why kita kena faham nature. Sama juga bila kita terlibat dalam financial instrument trading, okay, especially instrument tu sendiri, kita kena faham nature dia macam mana. Okay, kita kena faham nature tu dulu. So that's why penting tuan-tuan. Hari ni saya nak share 15 item, okay, yang berkaitan dengan nature dalam this industry, yang mana 15 ni dia berkait rapat antara satu dengan yang lain. So that's why tuan-tuan penting untuk kita faham setiap satunya, okay, dan kita cuba adapt to this nature. Jangan cuba nak fight certain things, yang mana yang kita tak boleh nak control. So that's why penting kita tengok one by one 15 item ni. Okay, yang mana mungkin daripada sini boleh bagi kat kita sedikit knowledge. Yang mana mungkin sebelum ni tuan-tuan, kita cuba fight something yang kita tak boleh nak fight. This is apa yang terjadi kepada saya tuan-tuan. Okay, saya tak faham nature dalam this industry. Bila tak faham nature dalam this industry, saya cuba buat. Sedangkan benda tu memang limitation dia setakat tu saja. So that's why penting tuan-tuan. Okay, faham dulu 15 item yang ada dalam this industry. Okay, setakat yang saya boleh share hari ini. Okay, dan kita tengok daripada situ macam mana kita nak adjust ourselves. Adjust ourselves accordingly. Okay, so first kali tuan-tuan. Okay, first kali dalam this industry, kita kena faham trading is a long journey. Okay, it's a long journey. Dia walaupun kita tengok tuan-tuan,
Okay? Benda ni by dengan sel saja. Tapi untuk faham keseluruhan dia tadi tu, it takes time. Okay, dia memang ambil masa. So that's why tuan-tuan, kita kena faham trading is a long journey. Kita kena accept this fact dulu. Okay, walaupun kita tengok mudah, benda ni aku tekan buy, kalau dia naik aku untung, tekan sell, kalau dia turun aku untung. Tapi kalau, so that's why tuan-tuan, untuk kita nak acquire knowledge dan juga skill tadi tu, dia perlukan masa. So that's why, bagilah masa yang cukup untuk kita nak belajar tuan-tuan. Okay. Dan paling penting tuan-tuan, masa yang cukup untuk nak belajar dan belajarlah satu persatu. Kita jangan cuba nak ambil everything, kita nak rangkum everything and then kita nak load kat diri kita. Takut lagi kita overload. Bila overload, kemungkinan dia akan effect kita. So that's why kita belajar satu persatu dan kita jangan mengharapkan result dalam jangka masa yang singkat. Dalam jangka masa yang singkat, kita mungkin takkan dapat result yang kita nak. So that's why penting tuan-tuan. Kena faham, trading is a long journey. Bagi masa yang cukup untuk kita belajar dan belajarlah satu persatu. Jangan harap result dalam jangka masa yang singkat. Kenapa saya cakap macam ni tuan-tuan? Sebab apa? Sebab ini adalah benda fact. Kita tak nak, baik kita bercakap satu benda yang reality dalam this industry, kita berpijak di bumi yang nyata. Sebagai contoh tuan-tuan, paling simple lah, masa kita zaman kanak-kanak dulu ataupun even today, kalau kita mungkin ada anak-anak kan, contoh kita nak beli bicycle, nak bagi dia orang belajar bicycle, apa kita buat? Kita beli bicycle yang ada support di kiri dan juga kanan dulu, betul tak? Sebab apa? Sebab ini adalah first stage. Sebagai contoh tuan-tuan, kalaulah kita beli bicycle ke anak-anak, kita nak bagi dia orang yang tak pernah sentuh bicycle langsung ni, kita bagi satu bicycle yang tak ada support kiri dan juga kanan macam ni kan. Agak-agak susah tak untuk anak kita tadi untuk nak belajar? Susah kan? That's why kita cakap kita kena belajar satu persatu. Sebagai contoh tuan-tuan, bila kita belikan anak kita bicycle yang ada roda kiri dan kanan, so the moment dia duduk di atas bicycle tadi tu, dia cuma fokus pada belajar untuk nak mengayuh saja tuan-tuan. Belajar untuk nak mengayuh. Tapi bayangkan kalau kita beli bicycle tadi yang tak ada support kiri dan kanan, dia nak kena belajar untuk mengayuh, at the same time dia nak kena belajar untuk balancing. Jadi benda ni jadi susah. Dia nak buat dua benda dalam satu masa. So that's why sama juga dalam trading tuan-tuan, perempuan, kita cuba buat satu persatu. Benda ni ambil masa, so kita kena bagi masa yang cukup dan kita cuba buat satu persatu. Sama juga tuan-tuan, bila anak kita dah cekap sikit tadi, dia dah pandai mengayuh kan. Dia dah pandai mengayuh, dia dah cekap sikit, apa kita buat? Kita akan buang satu roda, betul tak? Kalau anak kita dominan sebelah kiri, kita akan buang mungkin sebelah kanan. Supaya kalau dia nak jatuh belah kiri pun dia masih ada lagi support. Itu yang kita cuba buat untuk bantu anak kita nak belajar naik bicycle tadi. Jadi sama juga tuan-tuan, dalam trading pun kita buat satu persatu dan go step by step. Bila anak dah pandai mengayuh tadi, kita buang sebelah dah kita buang lagi sebelah. Jadi dia dah, masa tu dia akan belajar balancing. Masa dia belajar balancing ni, definitely dia akan jatuh. Kita tak boleh nak elak tuan-tuan. Sebab tadi dia pandai mengayuh tapi balancing mungkin dia belum cekap. So, kita kena accept fact bahawa dalam proses dia belajar untuk balancing tadi tu, walaupun dia dah cekap mengayuh, dia akan jatuh. Ini adalah fact. Ini adalah nature. So, sama juga dalam trading tuan-tuan. Macam mana sekalipun kita akan lalu proses-proses yang mana kita loss dan sebagainya. So, berbalik kepada anak kita tadi tu, lepas dia dah cekap tuan-tuan, adakah kita akan bagi permission untuk anak kita ni pergi naik bicycle tadi di jalan raya yang besar, yang sibuk sebagai contoh? Kita bagi tak bagi tuan-tuan? Yang ada. Kita bagi tak anak kita lepas dia dah pandai belajar, dah pandai kayuh, pandai balancing, kita bagi tak anak kita untuk pergi kayuh bicycle di jalan raya yang ada banyak kenderaan? Kita bagi tak bagi?
Sebab saya cuba nak tengok interaction antara peserta yang ada hari ini, yang mana hadir nanti, supaya kita boleh berinteraksi two way. Okay. Wan Azli tanya GK broker baru ke? Okay, GKX Academy ni adalah akademi untuk GK Prime. Okay, GKFX Prime Broker. Taklah baru. Actually, nanti kita akan bagi kalau ada staff GK, dia boleh explain balik nanti. Okay, dia orang bukan barulah. Okay, sorry kita tak bagi sorry ya. Okay, kita tak bagi sebab apa? Anak kita belum sampai satu tahap yang dia boleh, walaupun dia dah pandai mengayuh tadi, kita tak bagi dia pergi ke jalan besar sebab berbahaya untuk dia orang lah, senang cakap. So definitely kita takkan benarkan. Okay, kita akan benarkan benda tu berlaku. Habis sangat pun kita akan bagi dia berpusing-pusing dekat kita punya, mungkin kat taman perumahan. Not now lah, sekarang ni PKP jangan buat lah. Betul tak? Okay. So kita akan mungkin akan sekali dengan dia monitor. Jadi all this apa yang terjadi bila kita cuba nak train anak kita untuk naik bicycle tadi ni. Okay. So, tapi sebaliknya terjadi dalam this industry tuan-tuan. Okay. Sebaliknya terjadi dalam this industry. Kita tak lalu proses ni tau. Kita tak lalu proses ni step by step. Kita tak bagi masa yang cukup. Then kita tak lalu proses ni step by step. Apa yang kita buat tuan-tuan, selepas kita dah reti sikit guna MT4, kita buat deposit dan terus pergi ke real trade. Sama lah macam kita merempit lah dengan bicycle tadi tu kan. So, ini akan jadi masalah sebab apa? Sebab kita belum lagi sampai ke satu stage yang mana kita boleh pergi dengan lebih bebas lah. Sebab kita tak cukup knowledge dan juga skill lagi untuk pergi ke this extent. Alright? So, ya betul. Cik Wan Nazli, yes. Kita tak boleh bagi sebab baru pandai. Kita masih kena guide. Tapi, what happen dalam this industry, bila kita reti sikit tekan buy sell, dia jadi macam ni, terus nak jadi Superman. Kita terus nak berlumba sebagai contohnya kan. Jadi dalam trading pun sama juga. Kita tak bagi masa yang cukup. This is what happen. Dan ramai yang terkandas. Sebab apa? Preparation untuk jadi trader tadi masih belum cukup. Dia rasa dia dah tahu semua benda, tapi sebenarnya tak. Okay, sebab apa? Sebab dia belum acquire knowledge dan juga skill. Jadi kita kena faham tuan-tuan membuat. Okay, dalam this industry, okay, trading ni sebenarnya adalah satu career, adalah satu kejayaan. So, bila kita sebut sebagai satu kejayaan, tuan-tuan, dia sama juga dengan kejayaan yang lain dekat luar sana. Okay, tak kisahlah apa kejayaan sekalipun, dia perlukan masa, dia perlukan knowledge, dia perlu develop dia punya skill based on dia punya knowledge tadi and then pergi ke next level. Okay, sebagai contoh, ini sebagai contoh lah. Sebagai contoh, kalau dia nak jadi doktor. Okay, bila dia nak jadi doktor, dia kena belajar medical. Okay, dia kena belajar medical. Dia he has no choice, kena belajar medical. And then kalau nak jadi lawyer, dia kena belajar law. Okay, dan kalau nak jadi engineer, dia kena belajar engineering. Benda ni tak boleh nak elak. Okay, wajib. Okay, wajib. Dan tempoh untuk nak belajar tu tuan-tuan, dia ambil masa antara 3 hingga 6 tahun. Okay, ini untuk dia nak belajar sahaja. Belum lagi dia nak praktis dia punya knowledge tadi. Selepas, tak kisahlah tadi doktor, lawyer ataupun engineer or any position sekalipun. Okay, selepas dia dah certified on paper tadi, bila dia pergi ke real life tadi, ke dunia pekerjaan yang sebenar, masa tu baru dia nak apply balik certain knowledge yang dia dah belajar tadi. Tapi dia takkan jadi expert on the same day. Dia perlukan masa. Sebagai contoh tadi, doktor. Dia tak terus jadi doktor pakar. Okay, dia terpaksa develop dia punya skill along the way. Okay, mungkin ambil masa 5 hingga 10 tahun untuk dia jadi expert. Itu pun bukan dalam semua bidang kedoktoran tadi. Dia mungkin expert dalam satu-satu bidang saja. Mungkin sebagai contoh pakar jantung, pakar bedah. Jadi all these things, dia perlu masa untuk develop dia punya skill tadi. So, sama juga dalam trading tuan-tuan. Kita perlukan masa. So, bagi masa yang cukup. Okay, dan belajarlah step by step. And then apply juga step by step. Pelan-pelan buat insyaAllah tuan-tuan. Sebab apa? Kita kena ingat tuan-tuan.
Okay, dalam this industry kita tak perlu gopoh. Okay, most of us, okay, mungkin masih lagi buat secara part time. Jadi ada income lain daripada kerjaya, ada income lain mungkin daripada business. So develop yang ni pelan-pelan. Okay, dapatkan semua knowledge yang diperlukan and then develop skill based on knowledge tadi, bagi masa yang cukup. InsyaAllah kita akan sampai di situ juga nanti. Yang jadi masalah ni yang gopoh, kita nak cepat. Dan inilah yang mungkin akan menyebabkan kita terkandas di tengah jalan, tuan-tuan. Okay, this is what happen. Jadi, bila jadi macam tu, kita akan waste kita punya duit, masa. Okay, jadi benda tu semua something yang berharga. So, jangan waste all this. Okay, bagi masa yang cukup, belajar step by step. Dan insyaAllah, apply pun step by step, akan sampai di sana juga. Okay, ini yang pertama. Okay, ini yang pertama. So, trading is a long journey. Okay, ada beberapa soalan? Yang first, sebab ada 15 tau. Okay, ada apa-apa soalan tentang yang ni dulu? Okay, kalau ada, tuan-tuan tulis dekat komen. Saya akan masuk ke point yang kedua. Okay, point yang kedua iaitu jangan letakkan duit di harapan. Okay, bila kita start involve dalam trading, tuan-tuan, jangan letakkan duit di harapan. Okay, fokus pada proses untuk nak menjadi trader. Sebagai contoh lah, tadi kalau kita jadi doktor tadi pun, kita tak fokus pada making money. Okay, sebab apa? End of the month, kita akan dapat duit, betul tak? As long kita buat kerja tu bagi betul. So, dalam trading, tuan-tuan, benda yang sama. We focus on the process. Fokus on the process macam mana untuk menjadi seorang trader tadi. Okay, duit tu dia akan datang kemudian. Sebab duit tu sebenarnya adalah ganjaran. Duit adalah ganjaran daripada proses yang betul. Sebab apa? Kalau kita tak buat proses tadi dengan betul, duit tu tak akan datang, tuan-tuan. Kalau dia datang pun, sekejap ada, sekejap profit, sekejap loss, sekejap profit, sekejap loss. Kita tak boleh nak maintain dia punya konsistensi. So, ingat, tuan-tuan. Okay, jangan fokus pada making money. Sebaliknya, fokus kepada proses tu sendiri. Okay. So, kalau tuan-tuan ada soalan, just drop dekat ruangan komen. Okay, saya akan cuba monitor. Okay, sebab dia ada 15, takut lagi mungkin dah tertinggal separuh, dah tak faham. Okay, so yang kedua ni adalah fokus kepada proses. Dan kalau kita tengok balik, tuan-tuan, untuk peringkat permulaan, saya tak cakap tentang yang dah expert, okay, kita akan pergi ke situ. Tapi untuk peringkat permulaan, for those yang masih lagi struggle ataupun belum jumpa rentak dalam this industry, cuba ubah, tuan-tuan. Okay, whatever time yang kita allocate untuk trading, okay, especially macam sekarang ni time PKP kan, kita ada 5 hari solid setiap minggu untuk kita nak fokus pada trading. Tapi, tuan-tuan, bear in mind, kalau kita belum cukup skill dan knowledge, okay, jangan fokus 80% of whatever time yang kita allocate tadi tu kepada trading. Sebaliknya, bagilah masa 80%. Contohlah, satu hari kita lebih allocate mungkin 2 jam dalam tempoh PKP ni untuk trading. Okay, 80% daripada 2 jam tadi tu guna untuk develop kita punya proses untuk jadi trader tadi. So, ini penting, tuan-tuan. Sebab apa? At least nanti bila PKP dah habis, kita dah ready tau. Kita dah practice dalam tempoh ini sekarang dah masuk sebulan dah kita dalam BKP. Kita dah lagi lebih kurang 14 hari. So, dalam tempoh 40 hari lebih ni, kalau kita boleh buat dengan cara yang betul, insyaAllah, lepas ni kita balik ke tempat kerja pun, kita dah ada knowledge dan juga skill. Kita boleh fokus pada kerja kita, tapi at the same time, okay, pada masa yang tertentu, kita boleh juga buat trading. So, gunakanlah masa PKP ni untuk nak develop kita punya skill, tuan-tuan. So, fokus kepada proses, jangan fokus kepada result. Result tu akan datang sendiri, insyaAllah. So, ibarat kata kalau kita nak menebang pokok tadi, tuan-tuan, kita kena pastikan kapak kita tajam. So, prosesnya penting adalah kita asah kapak tadi bagi tajam. Sebab kalau kapak tu sendiri adalah tumpul, kerja kita untuk potong ataupun tebang pokok tadi tu memang jadi sangat tough. Sebab apa? Sebab kapak tu sendiri tumpul. Kita terpaksa guna energi yang banyak. Okay? Kita guna energi yang banyak dengan tools yang tak ditajamkan. Ini kapak tadi yang tak ditajamkan. Okay, jadi sama juga, tuan-tuan. Bila kita nak terlibat dalam trading,
pastikan skill kita, knowledge kita, skill kita tadi cukup sebelum kita nak bagi full commitment. Okay? Jadi, pastikan kita tak buat sebaliknya. Sebab apa tuan-tuan? Ini pengalaman saya sendiri. Apa yang saya cakap ini adalah pengalaman saya sendiri tuan-tuan. Okay? Fokus kita new trader tadi tu, even trader yang lama sekalipun, kita fokus pada trading. 80% of the time yang kita allocate untuk trading tadi tu, kita fokus pada trade semata-mata. Kita nak ada position sepanjang masa. Kita mungkin nak duduk dalam trade most of the time. 80% of the time. So, masa tadi tu kita dedicate kepada buat analisa, okay, untuk nak tengok macam mana nak entry apa semua. Jadi, 80% tadi kita allocate kepada yang ni. So, which is, bagi saya, pada pandangan saya, is wrong. Sebab apa tuan-tuan? Preparation tu kita kena buat sebelum tu. Tapi, bila kita dah cakap tuan-tuan, okay, kita akan buat sebaliknya. Sebab apa? Bila new trader, okay, kita terlalu fokus pada trading, kita tak prepare. Kita tak prepare diri kita untuk menjadi seorang trader. Maksudnya, preparation yang perlu, knowledge dan juga skill yang perlu develop, kita tak fokus. Okay, kita fokus pada trade. Sedangkan kita mungkin tak aware what actually happen dalam this industry. Okay. So, tuan-tuan, fokus kepada apa? Fokus kepada proses. Maksudnya, fokus kepada preparation. Okay, sebab apa tuan-tuan? Bila kita dah cakap, kita dah fokus pada proses dan kita dah jumpa rentak. Bila kita dah jumpa rentak tuan-tuan, trading ni dia bukan nak duduk sepanjang masa depan chart. Okay, kita boleh buat analisis ikut kepada masing-masing punya personality. Ada yang buat analisis over the weekend, ada yang satu hari mungkin allocate just masa yang sikit saja untuk analisis sebab SOP semua dah predetermined. So, bila kita dah sampai satu tahap, kita perlu fokus kepada proses trading tu sendiri lah. Sebab apa tuan-tuan? Masa akan jadi terbalik. Maksudnya, kita fokus pada trading tadi mungkin hanya 20% of the time. Yang selebihnya tadi market bergerak, yang tu yang akan bagi result dia. Okay? Dia terbalik tuan-tuan. Okay? Hari ni, make sure kita fokus pada proses dulu. InsyaAllah. Okay? InsyaAllah. Bila kita dah dapat rentak, time kita sebagai trader tadi akan jadi mudah. Dan mungkin kita just perlu allocate 20% sahaja untuk dapat result yang 80%. Is Pareto principle, 80-20 punya konsep. So, tuan-tuan, bagi masa yang ada sekarang ni, guna masa yang ada sekarang ni untuk preparation, untuk develop diri kita sebagai trader tadi tu. Okay? So, ini perkara yang kedua. Ada apa-apa soalan sebelum saya masuk ke yang ketiga? Ada apa-apa soalan? Tolong bagi love ke like sikit. Tengok siapa lagi yang masih ada online ni. Sekejap lagi saya cakap seorang tak syok. Ada siapa ada? Boleh komen siapa yang masih ada. Komen sikit. Kalau masih ada lagi. Hafiz ada, Freddy ada, siapa lagi ada ni? Kalau tengok online ni ada 35. Saiful Nizam ada, Azwan ada. Okay. Tak apa, just nak tengok supaya saya nak make sure ada orang di belakang skrin saya ni. Okay, Luqman ada, Zuhri ada, Khairul Anwar ada. Okay, Alhamdulillah. Asrafi ada, okey. Alhamdulillah ramai ada. Okey. Sekali-sekala komen lah, komen apa-apa pun. Okey, at least sebab tu saya lebih suka sebenarnya seminar ataupun workshop yang mana saya boleh berinteraksi direct. Jadi saya boleh tengok audien, saya boleh
tengok reaksi audien, kita tahu sama ada audien ada question ke tak. Jadi kita boleh react accordingly lah. Okay, di sini sebab kita tak boleh nampak. Okay, kita terpaksa buat cara ni lah. Okay, Cik Wan Azli tanya process right. Maksudnya nak kena faham technical and fundamental. Technical and fundamental tu sebahagian daripada proses Cik Wan Azli. Sebab kalau tengok balik saya punya FB Live yang sebelum ni, saya dah sentuh tentang proses untuk menjadi seorang trader tu, Cik Wan. Nanti cuba scroll balik, cari balik saya punya FB Live yang sebelum ni. Sebab technical dengan fundamental adalah sebahagian daripada proses. Dia ada banyak sebenarnya. Kalau kita tengok balik traders roadmap tu, kita akan nampak dia ada lebih kurang 12 step. 12 step untuk kita nak kuasai sebelum kita boleh buat benda-benda yang lain lah. Dan daripada 12 ni, technical dengan fundamental satu saja. Maksudnya ada 11 lagi yang lain, Cik Wan Azli. Mak Zuhari cakap tak boleh nak pergi mana, polis duk tunggu nak tangkap. Okey, jangan bazirkan 1000 kita tu. Saya ada, Hafiz ada, Cik Alim ada, Samsudin ada, Cik Syahid, Cik Rosli baru nak belajar. Okey, InsyaAllah Cik Rosli sama-sama kita belajar. Cik Hafiz tak ada rezeki nak join seminar, tak apa, insyaAllah nanti. Okey, kalau ada rezeki kita jumpa. Alright. Okey. Alright. Itu yang kedua. Sekarang saya masuk yang ketiga, tuan-tuan. Okay, saya masuk yang ketiga, iaitu trading is about probability. Okay, berapa orang yang selalu dengar, yang pernah dengar trading is about probability. Trading itu adalah kebarangkalian. Berapa orang yang pernah dengar trading adalah kebarangkalian. Trading is about probability. Pernah dengar tak? Trading is about probability. Okay, yang Jazwan pernah dengar Okey, apa yang kita faham trading is about probability tu? Apa yang kita faham tentang trading is about probability? Selalu dengar kan? Okey, apa yang kita faham? Cuba tolong elaborate sikit. Tolong elaborate sikit apa itu trading is about probability. Mungkin kita tengok kefahaman. Jadi mungkin dengan cara ni saya boleh tengok kat mana yang saya boleh bantu supaya kita lebih faham tentang probability itu sendiri. Cik Salman Afrishi belum, Cik Samsudin banyak kali dengar. Okey, boleh yang dah pernah dengar boleh elaborate sikit tak? Komen sikit apa yang tuan-tuan faham tentang trading is about probability ni. Sebelum saya pergi ke sebelum saya bagi penerangan tu. Okey, Cik Hafiz cakap random outcome. Okey. Yang lain? Apa yang kita faham tentang trading is about probability? Dan benda ni penting tuan-tuan, sebab apa saya cakap tadi kan daripada awal. Okey. Psikologi itu adalah the way. Macam mana cara kita berfikir. Attitude kita towards this industry. Okey. Cik Rashdan cakap tiada teknik yang holy grail. Okey. Cik Aziz cakap kita tak boleh kawal pergerakan price. Okey. Okey, yang lain. Ada yang lain komen? Okey, kita tak boleh elak kerugian, tak boleh fikir untung saja. Okey, alhamdulillah. Okey, saya cakap dia nak PTP atau saya biar pergi kat dia. Okey, basically semua faham. Okey, semua faham tentang kebarangkalian lah. Trading is about probability. Maksudnya, ianya adalah satu random outcome. Okey, market bukan kita punya. Alright. So, basically, trading is about probability. Kita bercakap tentang tak ada setup sistem teknik yang 100% accurate. Okey, maksudnya kita tak ada lah yang tak kisahlah SOP, setup, teknik or whatever strategi, dia tak ada yang 100% accurate. Maksudnya kita takkan jumpa
satu kaedah yang memang 100% kita akan profit. Masuk 100 kali TP. Dia tak ada SL langsung. So, ataupun dalam istilah mudah orang selalu cakap Holy Grail. Okay. So, ada ketika market tak akan menyebelahi kita. Sebab market ni adalah bergerak dalam random. Benda dinamik. So, nak tak nak dia akan bergerak ikut dia lah. Market sebenarnya 10 tahun yang lepas. Sama je dengan hari ni. Dia bergerak ikut dia. Okay. So, kita kena faham tentang ni adalah, benda ni adalah nature market tuan-tuan. Okay. Dia takkan sama. Right. Dan, bila berlaku loss tadi tu, bukan salah trader. Okay. Bukan salah market pun. Tapi ini adalah nature dalam this industry. Okay. Ini adalah nature dalam this industry. So, bila kita cakap tentang kebarangkalian, setup tadi tu dah valid. Okay. Dia tetap ada kebarangkalian untuk kena stop loss ataupun cut loss. Okay. Maksudnya ada kebarangkalian untuk dia loss. Sebab selalu saya tengok, okay, orang cuba filter. Orang cuba cari satu kaedah, okay, untuk nak tengok macam mana so-called, apa terms yang dia orang selalu pakai, false signal. Okay. Macam mana kita nak tengok false signal. Sebenarnya, as long as syarat untuk kita entry tadi tu dah cukup. Okay. Kalau kita dah entry ikut SOP, tapi loss, sama ada cut loss ataupun SL, itu bukan bermaksud kita salah. Bukan bermaksud market salah, tuan-tuan. Okay. Bukan bermaksud setup tadi false signal. Itu memang nature dia. Okay. Itu memang nature dia. Sebab saya tengok ada setengah yang cuba cari satu kaedah untuk nak filter. Setiap kali berlaku loss, dia cuba nak filter. Sebab dia rasa loss tadi tu dia dah buat silap. Okay. Ini yang jadi masalah. Bila loss, dia rasa dia dah buat silap. Ini jadi biggest issue dalam this industry, tuan-tuan. Bila loss, aku buat silap kat mana? Dia akan tanya diri dia sendiri. Okay. Dan dia cuba cari satu kaedah supaya dia boleh elakkan daripada loss tadi tu. Dia cuba filter dengan time frame yang lain. Dia cuba filter dengan, kalau dia mungkin menggunakan single time frame, dia akan cuba filter 2-3 time frame. Yang dah guna 2-3 time frame, dia akan filter dengan time frame yang lebih banyak. Okay, kalau kita tengok balik, tuan-tuan. Okay, whatever condition yang kita set untuk nak mengelakkan loss. Okay, contohlah kita dah loss tadi, kita letak few more condition untuk kita nak elakkan loss. Okay, at that time, mungkin it works. Tapi, cuba tuan-tuan tengok balik, whatever syarat yang kita dah letak tadi tu, okay, dengan setup yang kena TP, ada kemungkinan syarat-syarat yang kita tak entry tadi tu pun sebenarnya pergi ke TP juga. So, di sini tuan-tuan, it's very dangerous. Okay? It's very dangerous bila kita beranggapan bahawa loss itu adalah salah. Ini sangat bahaya. Sebab apa? Bila kita tak boleh accept loss tadi adalah nature dalam this industry, dia akan buat macam-macam. Okay? Senang saya cakap, dia akan repair benda tak rosak. Okay? Sebab apa? Sebab dia tak boleh accept loss. So, dia akan repair benda tak rosak. Okay? Dia akan modify. Lepas modify tak boleh, dia akan tukar teknik. Dan jadilah butterfly trader. So called butterfly lah. Sebab saya rasa, okay, pada pandangan saya lah, tak ada trader yang nak berhijrah daripada satu teknik ke teknik yang lain. Okay. Dan kenapa benda ni terjadi sebenarnya? Dia cuba nak avoid daripada loss. Sedangkan loss adalah satu benda, bila kita terlibat dalam this industry, something yang kita kena accept. Kita cuma boleh minimize. Kita tak boleh nak avoid losses. Tolong faham yang ni. Okay, bila kita terlibat dalam trading is about probability. Loss adalah satu benda yang kita cuma boleh minimize dengan adanya risk control. Risk management kita dah sentuh sebelum ni. Money management kita dah sentuh sebelum ni. So, di sinilah kita nak apply. Nak apply risk management, nak apply money management. Sebab apa? Kita kena faham loss adalah nature dalam this industry. Kita cuma boleh minimize. Okay, kita boleh reduce. Kita tak boleh avoid, tuan-tuan. Okay. Kalau tuan-tuan nak cari satu kaedah untuk avoid loss dalam this industry, sampai bila pun tuan-tuan,
kita akan sentiasa modify kita punya SOP, strategi or teknik or whatever you call, dan itulah yang akan menjadi masalah. Sebab apa? Sebab kita keep on changing kita punya sistem. So this is the problem. Jadi tolong faham, tolong tanam dalam kita punya mind, loss adalah nature dalam this industry. Jangan cuba nak elak daripada loss, nak lari daripada loss. Loss kita kena accept. Alright? Okay, itu yang saya boleh tekankan dekat sini tuan-tuan. Sebab apa? Di sinilah sebenarnya point the biggest factor yang drag saya untuk satu tempoh yang agak lama satu ketika dulu. Sebab apa? Saya buat modification most of the time untuk nak dapat satu sistem yang bukan kata perfect lah, yang high win rate cukup lah. Okay, dan end up saya suffer because of failure to understand market nature tu sendiri, dan seterusnya saya tak boleh ada right mental attitude tadi. So itu yang bawa saya kepada drag saya punya trading history tadi tu kepada satu perjalanan yang agak sukar lah. Dan saya percaya benda ni bukan berlaku kepada saya sahaja. Mungkin masih ada lagi kawan-kawan yang dekat luar yang dah few years trading pun masih lagi mencari sistem. Masih lagi mencari sistem. Sebab apa? Sebab dia fail to understand trading is about probability. Loss adalah something yang dia kena accept. Dia cuma boleh reduce dan dia tak boleh avoid. So tuan-tuan, bear in mind, pastikan kita clear tentang kebaran kalian. Kita faham tentang kebaran kalian secara detail. Dan kalau nak tunjuk Ahmad Syahil, banyak yang tunjuk profit je, tak ada loss. Yang ni tak boleh, saya tak nak cakap apa-apa tuan-tuan. Tapi industri ni kita kena faham. First kali tuan-tuan, bukan kata industri sajalah, industri apa sekalipun, kita kena faham reality dia dulu. Kita kena faham nature dia dulu. Kalau tidak tuan-tuan, kita takkan boleh adapt. Kita takkan dapat sesuaikan diri dengan standard yang ada dalam sesuatu industri itu. Sebab kita cuba beat something yang kita tak boleh nak beat tuan-tuan. So benda ni akan jadi susah. Sebab to be frank tuan-tuan, kalau boleh buat sedikit profit pun alhamdulillah. Nak cari yang very high win rate, saya tak tahulah. Saya sendiri dah buat banyak sistem. Serta-serta workshop saya pun dah banyak buat sistem. Reasonable win rate, yes. Tapi very high win rate adalah something yang agak sukar dalam this industry lah. Actually, itu saya punya pandangan lah. Dan kalau kita tengok balik tuan-tuan, tuan-tuan boleh buat lah. Boleh buat coin toss. Ini eksperimen yang selalu kita buat dalam saya punya workshop. Kita buat coin toss dan kita record semua result tadi. Apa yang kita dapat tuan-tuan, dia duduk dalam bell curve macam ni. Dia duduk dalam bell curve macam ni, yang mana peak dia at 50%. Jadi dalam trading tuan-tuan, any strategi, any teknik pun, kita dah buat banyak simulation. Distribution dia duduk dalam ni. Distribution dia duduk dalam curve ni tuan-tuan. Yang jadi masalah tuan-tuan, kita cuba cari win rate. Ini saya ambil contoh ni sebenarnya 1:2 risk reward ratio. Win rate dia yang peak dia duduk dekat sini. Nak dapat di sini itu sebenarnya agak susah. Apatah lagi kalau 65% and above dia punya win rate. Sangat-sangat sukar. So, bila kita tak faham tentang ni, kita faham probability tapi kita tak faham to this extent. Kita tak buat satu data to this extent tuan-tuan. Kita mencari something yang mungkin ada di sini. Which is sangat susah. Saya tak kata benda ni mustahil tak ada langsung. Mungkin ada tapi sangat susah. Sangat susah nak jumpa. So, bila sangat susah nak jumpa tuan-tuan, kita struggle. Sedangkan kalau 1:2, whatever win rate above 34%, sebenarnya kita dah boleh buat profit. Kita dah boleh buat duit. Yang penting sekarang ni tuan-tuan, kita nak buat duit, kita nak buat profit. Sebab apa? Banyak mana yang kita boleh buat bergantung kepada risk management pula.
itu ada calculation dia yang lain. Dan tuan-tuan boleh tengok balik siri 1 dengan 2. Saya cakap tentang risk management. Dan last 2 weeks tentang money management. Okay, itu kita dah elaborate detail. So, pastikan kita faham dalam this industry standard dia duduk dalam bell curve ni. Okay, ini untuk 1 nisbah 2. Jadi, kita duk cari yang sini tuan-tuan. Kita cuba cari something yang agak sukar untuk kita nak jumpa. So, what happen? Okay, kita mungkin akan frustrated. Okay, kita akan frustrated. Dan tuan-tuan, to be frank actually, okay, bila kita jumpa satu SOP ataupun strategi yang workable, maksudnya something yang boleh bagi profit, Cik Wan Azli, saya rasa saya tak boleh nak menjawab indikator atau teknik yang sesuai sebab kita tengok di sini setiap individu dia ada personality dia sendiri. Dia ada dia punya, especially dari segi personality, dari segi financial dia. Jadi all these things actually involved. Dan setengah orang mungkin tak sesuai dengan indikator, dia kena pakai naked chart. Ada setengah tak boleh guna naked chart, dia kena guna indikator. Jadi kesesuaian ni kita kena cuba cari, kita kena tengok balik. Sebab tu penting tuan-tuan. Penting especially Cik Wan Azli kita kena faham dulu. Okay, nak jadi trader ni, what kind of knowledge kita kena acquire. This is the problem dalam this industry. Sebab apa? Okay, kita tak ada syllabus, kita tak ada curriculum. Nak jadi trader, ini yang you kena belajar. First step, second, third, fourth dan seterusnya. Okay, most of us, apa yang terjadi, kita dah masuk di tengah. Bila masuk di tengah, kita dah tinggal basic ataupun foundation yang kita perlu dapat untuk nak menjadi seorang trader tu. Dan lagi satu, kita kena faham, okay, bukan semua orang dilahirkan untuk jadi trader. Jadi apatah lagi kalau orang tadi tu dia tak ikut step-step dia. Yang ikut step-step dia pun belum tentu in the end dia boleh jadi seorang trader yang profitable lagi. Apatah lagi kalau individu tadi tu dia tak ikut dia punya roadmap dia. Dia buat yang no, yang ni, yang tu. Jadi dia tak acquire knowledge yang dia perlu untuk jadi trader. Sebab hari ni tuan-tuan, kita most of us focus on technical. Yes, technical is very important. Saya tak cakap tak penting. Technical is very important sebab yang itulah yang akan memberikan result. Tapi kalau kita tak boleh nak combine dengan knowledge yang lain, what happen? Sebagai contoh apa yang kita cakap sekarang lah. Tuan-tuan ada technical knowledge tapi kalau kita tak faham nature dalam industri bahawa 50% win rate untuk 1 nisbah 2 ni adalah satu benda yang bagi saya is actually great lah. Okay, is actually great. Okay, bukan kata lagi reasonable atau apa. Tapi kalau dapat 50% win rate, 1 nisbah 2 risk reward ratio bagi saya, memang excellent lah. Okay, sebab apa? Sebab kita dah buat banyak. Tapi tuan-tuan, ramai yang tak faham. Ramai yang tak faham to this extent. Ramai yang tahu trading is about probability. But they don't really dig sampai this stage. Okay, jadi what happen? Bila dia jumpa something yang macam tu, bagi dia tak cukup bagus. So, dia pergi cari lagi. Sedangkan mungkin knowledge yang dia dah ada ataupun teknik yang dia dah belajar sebelum tu is good enough for him to make money. This is what happen dalam this industry. So, that's why bila kita tak faham keseluruhan konteks, apa preparation yang kita perlu ada as a trader, disitulah permulanya journey yang panjang. Yang mungkin kita akan pergi banyak tempat lah sebelum sampai kepada satu destinasi dia. Okay, Cik Izzat cakap, macam saya tuan 7 tahun trade tak konsisten. Lepas dengan live FB cikgu baru faham. Okay, Izzat sendiri pun 7 tahun dah trade kan. Lepas dengar FB live tentang konten yang kita dah bawa dalam 3 siri ni. Okay, baru dia faham. Betul tak Izzat? Sebelum ni kita tak faham nature industri itu macam mana. Okay, bila tak faham nature industri, kita akan cuba fight. Kita fight something yang kita tak nampak. Macam hari ni kita cuba fight COVID-19. Kita cuba fight COVID-19, something yang unseen. Okay, you ada canggih macam mana senjata sekalipun, tapi something yang you tak boleh nampak. That's it. Kita cuma boleh ada prevention untuk nak elak daripada benda-benda macam tu lah. So, sama juga dalam trading tuan-tuan. Kita kena faham dia punya foundation tadi tu. Foundation tu penting supaya kita boleh pergi step by step. Okay. Okay. So ini
tentang probability, okay? Trading is about probability dan kita kena faham to which extent kita punya probability itu, dan di sini saya tunjuk sedikit contoh. Okay, contoh walaupun kita tengok keseluruhan kita punya SOP tadi, overall tadi mungkin profitable, okay? Mungkin profitable, tapi bila kita break it down into monthly basis, okay, kita boleh nampak di sini tuan-tuan, macam contoh di sini. Okay, satu SOP yang, okay, sebagai contoh di sini. Okay, SOP ni 1:2. Bila 1:2, okay, break even win rate adalah at 34%. So kalau kita tengok di sini tuan-tuan, ada di antara bulan-bulan tersebut yang just a little bit daripada break even saja. Dan kalau kita tengok yang lain pun, okay, sebagai contoh yang ni kan. Okay, 1:2, 33.3% adalah break even rate. So kalau kita tengok di sini sebenarnya ada bulan yang loss. Okay, ada bulan yang loss di bawah 33.3%. Ini loss. Bulan ni loss. So daripada tempoh 12 bulan yang ada ni, 13 bulan yang ada ni, ada 2 bulan loss. Dan 2 bulan loss tadi tu, kalau kita tak faham tuan-tuan, kalau kita tak break down to this level, okay, jangan kata bulan tu loss, kita jumpa 2 kali, 3 kali loss pun kita dah mula modify. Tambah-tambah kalau bulan tu loss. Sebenarnya bulan tu loss, kalau kita betul-betul follow kita punya SOP, itu normal. Itu adalah nature. Nature kita punya SOP itu sendiri. Sebagai contoh ini SOP 1:2, win rate at 45% only. But 45% dah boleh buat profit. Dah boleh buat duit. InsyaAllah. Cuma bila kita tengok balik, okay, ada bulan yang loss. Sama juga kalau kita tengok lagi. Ini 49%. Okay. 49% dan ada 2 bulan yang just break even ataupun sedikit loss. Okay, dan sebenarnya overall dia masih lagi profitable sebab 1:2 hanya perlukan 33.3% break even. So whatever above 34% dia dah boleh buat profit. Macam sini ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan yang loss daripada overall setahun punya result tadi. Okay, so kalau kita faham, kalau kita buat kita punya data sampai this extent, okay, and then kita akan faham, oh nature dalam aku punya SOP macam ni ya. So ini reality dia tuan-tuan. Kita akan berjumpa dengan bulan-bulan tertentu yang loss. But in the end, okay, long run kita masih lagi profitable. But ramai trader yang tak realize, okay, yang tak realize bahawa loss pada certain month adalah satu benda yang normal. Okay, ramai yang tak realize. So what happen? Bila dia tak realize, dia tak faham bahawa ini adalah nature dalam this industry. Okay, dia mungkin akan modify dia punya SOP. Dia akan modify. Dia akan tambah itu ini. And then last kali lepas modify, dia mungkin akan bertukar teknik. And then the journey continues macam tu lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak faham. Sebab dia tak faham nature. Okay, bila tak faham nature, dia akan bawa kita ke jalan yang panjang lah, senang saya cakap. Okay, ini semua adalah teknik-teknik yang well known dekat Malaysia, yang mana saya punya peserta-peserta workshop dah buat sebelum ni. Sebelum ni saya buat sendiri tuan-tuan. Saya dapat result yang macam ni. Okay, jadi saya ingat mungkin aku seorang kot yang buat. Tapi selepas peserta-peserta workshop tadi dia dah faham cara nak buat, ini adalah hasilnya. Dan kita tengok benda ni memang macam tu, at random. Okay, ada bulan-bulan tertentu yang memang dia akan loss, tapi overall masih lagi profitable. Okay, so ini yang reality dalam this industry lah yang kita kena accept. Okay, yang kita kena accept. Dan kalau kita tengok balik, okay, ini summary daripada semua tadi, ada 8 different teknik tadi tu. Okay, kalau kita tengok di sini 1:2 dia punya risk reward ratio. Kalau kita tengok overall 8 different teknik tadi pun overall dia 48%. Okay, kalau kita tengok di sini highest sekali adalah 51%. Okay, teknik saya letaklah teknik 1, 2, 3 ABC. Saya tak nak benda ni akan cetuskan satu kontroversi atau apa-apa. Just kita letak teknik macam tu. But this is dia punya reality.
Satu di sebelah dua. Ini yang workable lah. Yang tak workable tak ada dalam ni tau. Okay, ini yang workable. Yang workable pun kita tengok kat sini. This is the fact. Okay. Dia duduk dalam range ni tuan-tuan. Ini 8. Tadi tu dia punya detail setiap satu. Ini kita compile. Kita buat comparison. Setiap satu tadi tu. Inilah dia punya what we call it, summary dia. So, that's why saya cakap kita faham tentang probability, tapi kita kena faham probability to some extent, yang mana setiap satu SOP atau strategi tadi tu kita kena pergi sampai tahap ni, kita kena tengok nature, selain daripada nature industry, kita kena tengok nature SOP kita tu sendiri sampai takat mana dia punya probability tadi tu. Yes, long run kita boleh profit, tapi kita kena tengok dan kita kena terima bahawa ada bulan-bulan tertentu yang sememangnya kita loss. Right? So, ada soalan tak setakat ni? Ya, malam, okay. Just sekali lagi saya nak remind, malam ni ada untuk bagi yang baru dalam this industry, malam ni kita ada FB Live untuk basic MT4. Okay, last kali saya akan tunjuk nanti dia punya, kita ada poster dia lah. Okay, tuan-tuan boleh tengok kat situ sendiri. Okay, sebab apa tuan-tuan, okay, benda ni penting lah tuan-tuan. Sebab selalunya kita start in between lah. That is the problem. Okay, so penting untuk kita tengok balik. Sebab semua ni saya faham. Benda ni tak didedahkan. Okay, benda ni tak didedahkan. Tapi di sini saya berkongsi sebab apa tuan-tuan, saya struggle dulu sebab saya tak faham. Saya tak faham benda ni semua. Okay. So far faham. Okay, alright. Okay. So, sebelum saya pergi ke point yang keempat, sekali lagi saya nak beritahu kita punya promotion yang GKFX ada. Untuk next promotion, kita ada 60% deposit bonus. Okay, yang mana dengan minimum deposit $200, kita dapat 60% bonus. And then, yang mana maximum bonus tadi 6,000 lah. Dan bonus akan available untuk 2 bulan kalender. And then, boleh guna sebagai margin, ada support margin, tapi tak boleh nak convert to cash. Maksudnya dia tak ada terms yang boleh meet certain lot, kita boleh withdraw lah. Dia just support margin. Okay. Okay, soalan Rashdan, pendapat tuan as full time trader, pendapat tentang apa tu Cik Rashdan? Minta maaf, saya lost track apa yang pendapat tentang apa tu. Okay, sebelum tu kita pergi ke gold and silver punya promotion dengan minimum deposit okay, $1,000. Kita eligible to kalau trade 10 lot gold atau akan dapat 1 gram gold lah, maksimum 3 gram. Kalau trade 5 lot silver akan dapat 1 ounce silver, maksimum 3 ounce. Okay, dan available untuk standard dan juga variable dan juga fixed account. EA pun not allowed, and then promotion akan ditarik balik lah kalau ada withdrawal dalam tempoh sebelum claim tadi tu. Okay, dan kena hold position for about 5 minutes lah. Okay, itu promotion yang keempat lah. Okay, 5 dan 6 saya akan sentuh lepas ni. Okay, Cik Wan Azli, nanti GKFX representative akan answer kepada Cik Wan Azli punya question. Kalau ikut dekat sini yang 60% ni memang cover bonus, but clarification biarlah pihak GK yang akan buat clarification. Okay, LD dia direct bank juga Cik Izzat. Okay, Cik Rashdan tanya kalau nak jadi full time trader.
Soalan dia belum clear lagi, Cik Rashidat. Kalau nak jadi full time trader, apa pendapat tuan as a full time trader? Soalan ni apa dia tu? Berapa masa yang diperlukan ke, ataupun apa preparation yang perlu buat ke untuk jadi full time trader? Jadi soalan tolong elaborate sebab saya tak clear dengan soalan yang tuan cuba tanya ni. Tolong tulis tak apa, panjang sikit tak apa, saat lagi saya baca dan saya cuba jawab. Okey, soalan tu bagi jelas. Okey. Alright, so saya akan pergi ke poin yang keempat. Poin yang keempat. Okey, loss tadi bukan bermaksud salah SOP. Okey. Dia sangkut paut dengan yang ketiga tadi tu. Okey. Dan bila kita loss bukan bermaksud salah SOP, tuan. Tadi kita yang ketiga tadi, trading is about probability. Maksudnya kebarangkalian kan. Dan bila berlaku loss tadi, bukan salah SOP. Okey. Bukan salah kita sebagai trader, bukan salah market pun. Itu adalah itu adalah something yang kita perlu accept. Okay, loss bukan bermaksud salah SOP. Dan sebab tu saya cakap kita kena terima kerugian seadanya. Sebab apa? Ini adalah risiko yang kita wajib terima, tuan-tuan. Dan jangan repair benda yang tak rosak. Sebab apa? SOP tu sepatutnya ada self recovery. Maksudnya ada certain times yang SOP tadi mungkin akan ada consecutive loss. Tapi kalau in the end, kalau ikut previous statistik menunjukkan bahawa SOP tadi workable, yang loss tadi tu bukan benda yang rosak. Jangan pergi repair benda tu. Okay? Sebab apa? When times comes, SOP tu sendiri dia akan recover balik losses tersebut. So that's why penting, tuan-tuan. Sebelum ni saya pernah sentuh. Kita kena develop satu SOP yang workable. Workable ni maksudnya in long run, dia boleh bagi profit. So ini yang penting, tuan-tuan. Bila loss bukan masuk salah SOP dan kita kena terima kerugian seadanya. Ini adalah risiko yang wajib kita terima. Okay? Kita kena terima loss. Okay? Kita boleh reduce loss tapi kita tak boleh avoid loss. So jangan cuba repair SOP bila kita jumpa dengan losses. Sebab apa? Mungkin SOP tadi bukan yang rosak pun. It's just part of kita punya nature SOP itu sendiri. Okay? Cik Azwan tanya waktu terbaik untuk trade jam berapa. Okay? Yang ni depend dengan cara kita trade tu sendiri. Dia depend dengan cara kita trade sendiri. Sebab ada scalper mungkin dia suka waktu yang quiet. Jadi dia tak perlu nak hold position ataupun nak float terlalu besar. Tapi kalau orang yang mungkin prefer kepada pips yang banyak, dia akan pilih waktu-waktu yang market open. Sebab apa? Dia akan bagi pips yang lebih. So it depends dengan trader tu sendiri. Okay, dia trader type jenis mana? Scalper, intraday, swing ataupun position trader. And then pair apa yang dia trade. Sebab kita tengok di sini, tuan-tuan. Okay. Kita tengok di sini, tuan-tuan. Saya nak tergelak sebab apa? Cik Wan Azli cakap Diva AA pun ada, Azwan Ali. Biar betul saya peminat Diva AA, makikan je. Dia gurau. Okay, saya tergelak yang tu lah. Okay. Cik Azwan tanya tadi waktu terbaik kan. Okay, dia bergantung kepada jenis trader tu sendiri. Okay, dan lagi satu kita kena tengok, kita ada 3 session. Kita ada waktu Asia, okay, kita ada waktu London, kita ada waktu US. Waktu-waktu tu adalah market open. Jadi sebagai contoh, waktu Asia tadi pair-pair yang berkaitan dengan market yang open sebelah pagi, sebagai contoh Australia, New Zealand, and then even Japan sendiri kan, waktu pagi mungkin dah start aktif. Okay, and then pair-pair yang lain mungkin quiet at that time. Euro USD mungkin pagi tak gerak sangat. Okay, tapi bila masuk ke Euro dan juga London Open, di situ kita boleh tengok Euro USD, GBP USD, dia dah start aktif. Okay, dan paling aktif adalah waktu US Open lah. Jadi kita pilih waktu mana yang sesuai dengan strategi kita sebab benda ni subjektif. So that's why saya cakap kita kena faham dulu requirement ataupun kehendak kita tadi tu. Yang keduanya, waktu mana yang kita betul-betul free untuk nak trade.
Okay, sebab most of us mungkin bekerja ataupun berniaga. Jadi jangan clash kita punya time bekerja tadi waktu tu kita nak trade. Kecuali time PKP. PKP is different. Tapi kita kena prepare untuk nanti bila back to normal. Contoh kita ni free cuma belah malam. Okay, sebab apa? Pagi sampai petang kita bekerja. So, kita kena develop SOP yang mana waktu trading kita mungkin hanya pada 11 malam. Mungkin start daripada pukul 7 onward atau pukul 8 onward sampai pukul 10, 11 macam tu. Okay. So, jangan clash dengan waktu kerja kita yang biasa. Sebab bila kita faham tuan-tuan. Okay, bila kita faham keseluruhannya, kita tak perlu trade all the time. Okay, kita mungkin nak ambil specific time yang sesuai dengan kita punya strategi dan sesuai dengan kita punya masa. Sebab apa tuan-tuan, kita kena ingat. Okay, kita nak mencari keberkatan dalam mencari rezeki juga. Betul tak? So, jangan gunakan masa bekerja untuk kita nak trade. So, allocate time yang bersesuaian. Okay, so, penting untuk kita nak identify waktu yang bersesuaian. Cik Azwan, tadi pagi ngadap chat ni memang benda ni benda yang common lah. Okay, sebab most of us mungkin kita rasa lagi banyak kita ngadap, lagi banyak kita boleh buat. Tapi kalau kita betul-betul faham the whole context, okay, mungkin kita cuma perlu trade seminggu 2-3 kali saja. Okay, sebab dia susah nak explain dalam satu topik ni sebab dia ada connection. Actually kalau kita tengok roadmap tadi tu, roadmap yang ada 12 item, dia bermula daripada future, nature, and then mindset, goal setting, money management, risk management dalam management in trading, baru pergi kepada technical, and then trading method, trading strategy, validation, forecasting, and then goal setting semua. Jadi dia kena ikut flow tu baru kita boleh nampak secara menyeluruh. Sebab tu saya cakap dia akan, bila kita tengok semua ni dalam satu roadmap yang besar, kita akan boleh nampak bird eye view. Okay, kita akan nampak satu angle yang lebih luas lagi. Okay, bird eye view. Jadi benda ni penting tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita tengok daripada bird eye view, kita sebenarnya tak perlu trade, tak perlu nak mengadap chart all the time. Sebab one of the reason kenapa kita trade, kita nak cari kebebasan masa. Betul tak? Tapi kalau dah kita dari pagi sampai petang sampai malam, kita terikat dengan chart, seolah-olah macam kaki kita ni dah kena gari dekat laptop, dekat screen telefon untuk nak tengok all the time. So, di mana kebebasan masa ataupun time freedom yang kita plan pada peringkat awal tu, sampai kita punya amal ibadat pun mungkin terganggu kan. Jadi dia dah tak capai objektif tu. So that's why time management juga adalah penting dalam kita nak uruskan kita punya trading ni tuan-tuan. So tapi the whole thing kita kena faham. Kita kena faham banyak benda sebelum kita nak betul-betul boleh rangkum dia, nak buat satu summary. Okay. So benda ni penting tuan-tuan. Kita boleh connect antara satu sama lain. InsyaAllah kita boleh nampak bird eye view kita. Benda ni akan jadi mudah insyaAllah. Cuma tuan-tuan kena sabar sikit lah. Sebab kita punya sesi ni pun secara weekly basis, sebulan 2 kali. Jadi dia akan ambil masa sikit untuk sampai ke situ lah. Okay, dan lagi pula saya tak boleh nak duduk dalam satu environment yang kita boleh connect daripada satu sampailah habis tu. Kalau duduk dalam satu tempat, insyaAllah dalam few days, 2 hari sebelum ni kita buat, kita boleh connect individual punya function tadi tu. Jadi kita akan nampak dengan lebih jelas lagi. Rashdan Mat. Okay, Cik Rashdan, macam mana nak tackle pasal yang ketagih? Okay, nasib baik tak boleh trade. Kalau tidak, yang akan trade lagi kan. Dia actually, okay, itu yang saya cakap. Dia actually goes back kepada kita punya goal setting. Okay, ultimate goal tadi. Kita set kita punya ultimate goal tadi. Apa yang kita nak dalam this industry untuk tempoh mungkin 1 year from now, 3 years, 10 years kan. So, daripada sini kita boleh work backwards. That's why goal setting adalah satu benda yang penting. Satu
benda yang penting daripada salah satu daripada benda yang ada dalam roadmap tadi tu, goal setting. Jadi sebab yang ni lah yang akan drive kita bila kita nak trade, berapa lama kita nak trade, berapa kerat kita nak trade, berapa banyak capital yang kita nak letak. It actually goes back kepada goal setting. Okay, yang mana it's actually kalau kita tengok pun, aku nak belajar trading, buat apa aku nak belajar goal setting. Ramai yang cakap macam tu tuan-tuan, tapi it started from there. Yang itulah yang akan drive kita untuk manage kita punya time, manage kita punya komitmen dengan benda-benda yang lain. InsyaAllah bila kita set our goal dan kita work backward, tuan-tuan akan nampak lah. Tuan-tuan akan nampak trading ni sebenarnya kita tak perlu nak terlalu duduk depan chart sangat yang boleh cost kita punya, okay, kita over trade dan juga boleh cost kita punya faktor kesihatan sekalipun. Okay. Okay, Cik Hafiz cakap tunggu daily close lebih baik. Yang ni pun bergantung. Kalau ada yang trade daily candle, tak ada masalah. Tapi bagi orang yang mungkin trade time frame yang kecil, mungkin dia tak perlu pergi ke daily close. Alright, that's why agak susah untuk saya nak letak satu ketetapan sebab setiap individu tu ada dia punya style sendiri. Cik Nazli tanya macam mana nak tahu kita seorang trader scalper, intraday swing ataupun position trader. Sebab kalau scalper boleh jadi intraday sebab takut cut loss. Benda ni memang common pun. Okay. Kalau kita tanya pun ramai yang tak boleh identify sebenarnya dia seorang scalper, intraday swing ataupun position trader. Yang selalu terjadi, okay, kalau dah biru dia close, dia kata dia scalper. Tapi bila position tadi negatif, dia akan hold. Masa tu mungkin dia jadi intraday trader. Ya, sampai dia dapat positif balik baru dia close. Ada juga yang akan hold for longer position sebab apa? Floating tadi semakin banyak. Daripada scalper dah jadi intraday, dah jadi swing trader. Dan kalau lagi lama dia hold, dia dah jadi position trader. So, market yang dictate, market yang menentukan dia ni trader jenis mana. So, maksudnya di sini kita sendiri tak sure kita trader yang macam mana. That's why dalam SOP development, kita kena identify. Sebelum kita develop SOP, kita kena identify kita trader yang macam mana. Dan daripada situ kita develop SOP yang bersesuaian dengan personality kita. Sebab tu kita kena faham personality. Personality ni duduk dalam trading method. Maksudnya metodologi kita trade tadi. Okay. Dan bila bercakap tentang okay, loss tadi tuan-tuan. Okay. Analogi paling simple saya ambil kat sini lah. Okay. Analogi paling simple saya boleh bagi kat sini. Okay. Loss tadi tu, loss dengan profit ni ibarat apa tu tuan-tuan? Okay, kalau orang kahwin dua. Okay, kalau lelaki yang kahwin dua, dia mesti ada giliran macam tak? Okay, isteri pertama, isteri kedua. Sorry lah saya ambil kod ni sebab benda ni paling mudah. Okay, jadi bila dia dah memilih untuk berkahwin dua, dia kena accept bahawa akan ada giliran isteri pertama, isteri kedua. So dalam trading, bila kita dah pilih trading ni tuan-tuan, okay, kita terpaksa accept, okay, loss, SL dan juga TP. Salinan dengan tipah lah kalau saya cakap dari konteks yang yang simple. Okay? Jadi maksudnya SL dan TP ni adalah satu benda yang memang common, benda nature dalam this industry. So nak tak nak kita pilih kahwin dua, kita kena ada giliran isteri pertama, isteri kedua. Kalau kita pilih jadi trader, kita kena accept. Okay? Bukan semua kita profit tapi ada masa kita loss juga. Okay, ibarat orang yang berkahwin dua orang. Itu simple lah, yang paling saya boleh tunjuk lah. Dan analogi lain tuan-tuan, ibarat kita ni terlibat dalam sukan tinju. Okay, kalau kita terlibat dalam sukan tinju, okay, sebagai contoh, dalam movement kita nak punch lawan kita tadi tu, okay, ada masa kita akan kena. Sebab apa? Sebab kita memilih sukan tinju. Kita bertinju dengan orang hidup. Sebab dia pun nak menang. Okay? Dia pun nak menang perlawanan tinju tadi. Kita pun nak menang. Jadi dalam proses tadi tu, dia akan sentiasa ada, okay, tumbuk dan juga defend. Betul tak? So ada masa kita mungkin boleh punch. Ada masa kita kena punch. So dalam trading tuan-tuan, sama juga. Ibarat kita ni memilih untuk jadi seorang peninju. So kita kena accept ada masa kita akan kena. Bukan
kita sahaja yang boleh punch dia. Sebab kita bertinju dengan orang hidup. Kecuali kalau kita bertinju ataupun kita tumbuk punching bag. Punching bag dia tak boleh lawan. Tapi dalam industri ni kita ibarat bertinju dengan orang hidup. So nak tak nak tuan-tuan, dia akan kenal juga. So that's why tuan-tuan bila kita trade, kita kena belajar untuk accept loss. Sebab loss adalah nature dalam this industry. Sebagai contoh saya tunjuk kat sini. Okay, kalau contohlah SOP kita bagi result macam ni. Kita happy tak happy? Okay, most of us kita akan happy sebab apa? Okay, hijau. Okay, adalah merah. Tapi ada hijau. Most of it adalah hijau. Okay. Dan sampailah satu keadaan benda tu berterusan dan sampai satu tahap kita dah mula jumpa loss yang berterusan. Okay, pada masa ni tuan-tuan, kita dah mula nervous. Okay, kita dah mula nervous. Okay, kita mungkin 2 kali loss tadi. Kita dah mula was-was. Betul tak? Tapi sebab kita masih lagi kuat pada peringkat tersebut, okeylah kita entry juga SOP tadi. Tapi bila entry juga SOP tadi, loss. So, bila dah 3 kali berturut-turut kita loss, okay, di sinilah akan timbul perasaan apa? Kita dah was-was. Okay, kita dah was-was sebab kita dah jumpa 3 consecutive loss. Kita mungkin tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat, okay, it's true enough. Okay, kalau kita masuk tadi pun memang akan kena SL. Ini yang terjadi, tuan-tuan. Dan seterusnya jumpa lagi loss, jumpa lagi loss. So, bila yang ni terjadi, okay, kebiasaannya apa trader akan buat? Dia akan repair. Okay, dia akan repair. Ini yang selalu terjadi, tuan-tuan. Benda ni memang common. Siapa sekalipun trader ni, dia akan buat benda yang sama. Bila dia jumpa consecutive loss macam tadi, okay, dia dah hilang keyakinan, dia was-was dengan SOP, dia akan repair. Okay, bila repair ni tuan-tuan, senang cakap. Sebagai contoh lah, macam saya sendiri sebagai contoh pengguna BBMA Cikgu Omar Ali. Okay, ini dia punya basic BBMA. Okay, kita ada 6 indikator. Okay, MA5, MA10, high low, AD4, BB dan juga MA50. So ada 6 indikator. Tapi bila kita berjumpa dengan losses tadi tu, okay, at the beginning stage, kita rasa loss kali 2 kali ni, kita mula tengok macam mana aku nak filter. Okay, at that time mungkin dia akan tambah RSI sebagai contoh. Okay, dia akan tambah RSI. Okay, peringkat permulaan bila dia tambah RSI, mungkin boleh filter. Result dia, okay, back to hijau. Tadi kan hijau, few trades. Dia rasa, okay lah. Action yang dia ambil tadi tu mungkin dah betul. Tapi dia akan jumpa balik consecutive loss tadi. Walaupun dia dah modify, tambah RSI sebagai contoh. Dia akan jumpa consecutive loss. Cycle tu dia repeat balik. So, bila dia jumpa consecutive loss lagi, dia mula doubt. Bila mula doubt, okay, dia modify. Jadi, RSI 3 dia rasa mungkin tak cukup kuat kot. Dia tambah dia punya value parameter dia tadi mungkin jadi RSI 14. Sebab apa? Bila parameter dia lebih besar, mungkin lebih reliable lah. Itu pada pandangan dia. Okay, lepas dia buat modification tu tadi, okay, dia mungkin dapat better result. Okay, cycle tu ulang balik. Tapi, lepas ketika dia akan jumpa loss balik. Bila jumpa loss balik, okay, dia dah ada tadi RSI 3, dia tukar ke 14. Masa tu mungkin dia akan tambah. Mungkin kena letak 3 dengan 14 dua-dua sekali. So, dia letak 3 dengan 14. Dan cycle yang sama berulang lagi. Dia profit sekejap, lepas tu dia loss. Dan dia rasa, tak boleh jadilah. Aku kena filter lagi. Dia tambah MACD, dia tambah stokastik, dia tambah itu dan ini. Sampai satu tahap, tuan-tuan. Tak boleh jadi macam ni. Okay, bila jadi macam ni, benda yang simple tadi dah jadi susah. Dah lah dia mungkin seorang yang tak tahan sabar. Dia tak boleh nak tunggu lama. Bila entry rule banyak macam ni, susah nak ikut. Betul tak? So, dia dah create satu benda tu jadi terlalu complicated. Sebab mungkin dia rasa bila banyak, dia boleh filter banyak benda. Tapi actually, benda tu jadi susah. Susah dia nak ikut. Dan result belum tentu lagi. Result belum tentu lagi boleh bagi result yang lebih baik. So, this is what happen dalam this industry. Dan saya tak kata dekat orang lain lah, tuan-tuan. Ini apa yang saya buat dulu. Sebab apa? Sebab saya tak faham bahawa loss tadi adalah nature dalam this industry. So, saya cuba cari kaedah supaya saya boleh dapat better result. But end up, what happen? Jadi lagi teruk, tuan-tuan. Okay, sampai satu tahap, kita dah tak punya kesabaran untuk entry, tambah rules yang bukan-bukan, benda tu jadi susah. So, that's why, tuan-tuan,
sebelum kita buat modification kepada satu-satu SOP, okey, pastikan dulu dia punya data ataupun statistik tadi sama ada losses yang kita sekali, dua kali tadi tu adakah itu nature ataupun tidak. Okey, kalau nature, just live with it. Loss 1, 2, 3 entry tadi, 4 entry, even sampai 7, 8 kali. Kalau itu adalah nature, just move on. Okey, sebab apa tuan-tuan, sebagai contoh yang tadi tu. Okey, selepas loss tadi yang continuous consecutive loss tadi, actually in the end dia boleh bagi profit pun about 23%. Okey, dia boleh bagi profit about 23%. Sedangkan sebelum tu loss tadi memang berturut-turut. Inilah apa yang saya buat dulu tuan-tuan. Okey, ini yang terjadi kepada saya tuan-tuan. Ini sebagai contoh, ini koleksi buku yang saya ada. Setiap satu SOP, setiap modification tu saya letak dekat dalam buku. Almost every week tuan-tuan, saya modify saya punya SOP. Tuan-tuan boleh tengoklah satu kotak ni penuh dengan buku tau. Ini hanya teknik BBMA. Just imagine, satu buku, satu SOP. So, berapa banyak masa yang saya dah buang dekat sini. Dan kenapa benda ni terjadi tuan-tuan? Because saya punya mindset tak betul. Saya tak ada right mental attitude. Maksudnya saya tak faham nature this industry. Jumpa loss, saya rasa benda tu rosak, saya modify. Jumpa loss, saya modify. In the end, inilah hasilnya tuan-tuan. So, please faham dulu nature dalam this industry sebelum kita buat satu-satu perubahan supaya kita tak end up nanti jadi macam ni. Alright? Okay? Sebab yang jadi banyak ni sebab kita rasa kita memang nak dapat result yang better, tapi kita tak faham nature industry. So, end up kita buat satu-satu benda yang kita cuba beat the system, yang mana kita tak boleh dapat. So, this is what happen. So, don't waste you punya energy, time dalam satu benda yang mungkin tak perlu. Saya dah repeat, saya dah buat benda ni. So, harap tuan-tuan semua tak repeat. Okay? So, try to avoid benda ni dan elakkan daripada jadi butterfly trader. Okay, ini yang orang selalu panggil lah butterfly trader. Ini terms yang selalu diguna pakai. Lompat daripada satu teknik kepada satu teknik. Sebelum lompat pun dia dah modified. Lepas tu dia lompat dari satu teknik ke satu teknik. Tapi kalau tengok daripada satu konteks, apa yang saya nampak tuan-tuan, is actually kita duduk dalam satu roundabout tapi tak boleh exit. Okay, kita pusing dalam roundabout tadi. Kita duduk pusing cycle yang sama. So what happen? Kita waste kita punya energy, effort, time dan juga money kepada satu benda yang mungkin salah. Mungkin itu bukan direction dia. So that's why penting tuan-tuan untuk nak jadi trader, make sure kita kena tahu roadmap dulu dan kita ikut step-step dia tu. Baru kita boleh nampak jalan dia tuan-tuan. Baru kita nampak bird eye view, kita nampak kita punya perancangan mungkin untuk satu tempoh yang lebih panjang. Okay. So, nampak gaya hari ni saya boleh habis 4 sahaja daripada 15. Okay, dah 6.30. Alright. So, nampaknya kita terpaksa sambung lagi 11 tu dalam next session lah. Dan saya rasa mungkin dia akan drag juga. Tak apa, kita akan cuba adjust accordingly. Sebab saya boleh just speed saja, tuan-tuan boleh habis semua 15 ni hari ni. Tapi saya tak puas hati kalau saya tak explain in detail supaya tuan-tuan lebih faham lah. Alright. Norizat cakap saya macam tu dulu, cikgu suka modify teknik. Alright. So apa okay, setakat yang 4 ni. Okay, 4 ni tolong ada apa-apa soalan tolong tulis kat ruangan komen. Kita bagi dalam 5 minit untuk sesi Q&A. Okay, tolong kalau ada apa-apa soalan saya akan cuba jawab. 1.5 jam baru boleh habis 4. Okay, kita ada lagi 11 yang kita kena sambung. Tapi tak apa, saya akan buat pelan-pelan. Saya nak tuan-tuan make sure tuan-tuan faham. Alright. Ada budak nangis, anak jiran rasanya.
kalau ada soalan boleh letak kat ruangan komen. Okey. Itu bukan suara anak saya tu. Saya tak ada anak kecil. Anak saya yang paling kecil, yang bongsu 15. Okey, setakat ni semua faham. Alhamdulillah. Alright, kalau semua faham, okey, yang ni sajalah saya punya perkongsian untuk hari ni. InsyaAllah yang baki je tu kita sambung minggu depan, hari Jumaat depan. Okey, kita dah start puasa, first day puasa minggu depan hari Jumaat. InsyaAllah kita akan cuba cover sebanyak mungkin. Baru hit SL, baru rasa terubat rasa hati. Minta tips supaya cepat catch up. Catch up apa tu Cik Azwan? Nak catch up trading ya. Trading ni tak ada benda lain. Okay, skill dia kita kena develop melalui practice. Tapi pentingnya sebelum practice kita kena ada knowledge dulu. Sebab kalau tak ada knowledge, takut kita practice benda yang salah kan. Bila practice benda yang salah, yes, practice make perfect. Tapi kalau tuan-tuan practice benda yang salah, you dah waste you punya energy, effort, time and money. So that's why penting dapatkan knowledge dulu. And then daripada situ develop, and then ada roadmap apa yang kita nak belajar next step by step tadi tu. Then baru kita buat. Okay, make sure benda tu workable baru kita practice tuan-tuan. Kalau tidak kita akan waste a lot of things lah. Okey, terima kasih banyak-banyak bagi yang join kita punya sesi hari ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita ada malam ni kita ada sekejap Okey, malam ni kita ada pukul 8.30 kita ada sesi dengan Cikgu Syafiq, MT4 dan juga Advanced Trading Skill lah. Okey, kita ada Japanese Candlestick Pattern, penggunaan indicator dan juga preview Advanced Technical Analysis 8.30 sampai 10.30. So malam ni jangan lupa dekat page GK Academy. Okey, 8.30 sampai 10.30, lebih kurang 2 jam. Bagi yang masih baru dalam this industry, boleh ambil peluang ni untuk belajar MT4, basic dan juga advanced trading skill lah. Alright, so jangan lupa malam ni 8.30 insyaAllah dengan Cikgu Syafiq Zaid. Okay, dia pun ada banyak sesi dengan GK sebelum ni. Tuan-tuan boleh scroll juga kat page GK Academy. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang join pada hari ini. Kalau ada salah silap atau terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Okey, sama-sama kita nak jaga diri dalam keadaan krisis ni. Semoga makan-makan berdoa semoga kita cepat keluar daripada krisis, so kita boleh back to normal life lah. Okey tuan-tuan. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada rakan-rakan